SNR tadi macam ni SNR ni macam ni. SNR ni adalah harga shilling dan harga lantai. Itu dipanggil support and resistance. Dan ada lagi supply and demand. Apa maksud supply and demand? Supply and demand ni adalah kawasan yang mana dalam harga lantai tu ataupun dalam harga shilling dan harga lantai ni ada zone. Faham tak? Saya bagi analogi mudah macam ni. Kalau dekat dalam supermarket, dalam market ada harga tertinggi, orang tengah buat. Tapi dalam harga tertinggi itu pula ada 4-5 kaunter. Faham tak? Maknanya memang ada 5 kaunter kat situ. Memang ni dah level-level high end punya dah kaunter. Yang mana harga dia semua main dalam area RM15, RM15, 1 sen, RM15, 40 sen, RM14, 90 sen, RM14, 70 sen. Faham tak? Dia ada level kaunter yang mahal, tapi dia ada lagi kurang 5-6 kaunter. Dia panggil area. Maknanya golongan-golongan VIP tengah nak pergi kaunter mana je. Faham tak? Dia tetap di harga shilling, tapi dalam harga shilling ni ada lagi kaunter. Sama juga dengan harga lantai. Di dalam harga lantai ni ada lagi kaunter-kaunter di supermarket tu yang golongan VIP tengah pilih. Aku nak pilih yang mana? Maknanya dia tak buka satu kaunter je. Dia tak terus pergi RM15. Dia ada range. Mana itulah range yang mana RM15.50 tu sampai RM14.50 tu, yang mana RM1 itulah dipanggil supply and demand. Zone di level mahal. Faham ke? Dalam harga yang termahal ada lagi perbicaraan dalam harga termahal tu. Itu dipanggil supply and demand. Area dipanggil area. Supply and demand ni dipanggil kawasan, zone. Korang dah makin SNR, betul. Tapi dalam SNR ni pula ada area, ada zone. Biasa SNR, SND ni berapa kali yang valid kalau candle touch? Kalau saya sekali dia dah sentuh, dah dipakai. Maknanya dia dah tak ada. Kalau saya suka ambil yang sekali tu, yang kali kedua, ketiga tu dia dah tak valid. Orang kata bahasa kasarnya dah tak fresh lah, tak jara. Itulah. Okey, ini contoh Ini contoh supply and demand di time frame daily. Macam mana cara marking dia adalah korang ambil shadow tertinggi dan body sebelah dia. Jadi kita tarik. Inilah dapat setup dekat sini. Nampak ni. Ini kawasan dah tertinggi dah. Kalau korang tengok, ini harga lantai, harga shilling. Yang mana mungkin harga shilling ni harga dia RM15. Tapi korang kena tahu, dalam area shilling ni, untuk kita nak masuk balik, dia tak semestinya harga tu akan pergi RM15 terus. Dia ada kawasan harga yang pernah bermain ni. Ini mungkin adalah harga RM15 ke RM14. Yang paling rendah ni RM14, ini RM15. Jadi kita tak boleh terus nak standby entry kat RM15 betul-betul muncul. Dia mungkin akan orang tu max permintaan dia nak RM14 10 sen. Jadi dapat masuk muncul terus turun. Faham tak? Ini SND di daily. Dan ini supply, orang panggil supply and demand ni, supply atas, demand bawah, macam gitulah. Okay? Dan ini di bawah demand dia. Macam mana ini daily? Saya ambil shadow sampai ke body dia. Dia boleh ambil body yang lebih pendek. Kalau contoh macam ni body untuk ni, saya ambil shadow paling tinggi kan. Ya, ni body dia panjang, jadi saya ambil body yang sebelah pendek. Macam ni shadow dia paling rendah. Saya tak ambil body dia yang ni, saya ambil body dia yang pendek. Jadi kalau korang tengok sini, dia dah pergi dan inilah kawasan dia dah masuk. Dia dah ambil dan dia dah pergi dah. Faham tak? Okey. Atas zone ini adalah SNR. Bila korang makin SNR, dia akan jadi satu line. Bila korang makin SND, dia dah jadi satu zone. Yang mana zone ni lah yang kita akan layer. Itulah yang saya buat JJ semalam tu, saya layer di zone itu. Jadi tak PO siap-siap, pak, selesai, selamat hari raya. Okey, ini di daily, tapi takkanlah kita nak marking di daily. Besarnya kita bukannya ada capital besar, jadi kita kecilkan di H4. So contoh ini adalah di H4, jadi saya tunjuk ni H4, shadow ke body, kita tarik sampai panjang. So dia tak kena lagi. Yang ni shadow ke body, kita tarik sampai sini, jadi tak guna lagi. Ini adalah zone yang tak guna. Daily jadi macam ni. H4 kita akan kecilkan lagi. Okey, ini dipanggil kawasan supply. Ini adalah demand. Dia akan pergi ke area sini. Ini adalah demand. Ini demand 1, 2, 3. So
SND area dengan mixed price zone bukan yang sama ke? Saya tak pasti. Term ni kadang-kadang term ni banyak tau. Jadi saya tak pasti mixed price zone tu adalah sejenis apa. Saya tak pasti. Okay, ni di H4. Lepas tu ini H1 pula. Kita kecil kan akan jumpa. So ini dia. Jadi kita tunggu dia masuk sini. Cumanya macam ni mungkin tak dapat setup lagi sebab ni setup lain. Tapi saya nak tunjuk. Contohnya ini UJ. Saya tak tahulah UJ tadi pacak kan. Lepas dia masuk dia pacak. So itulah, itu yang dapat. Ini next SND. Okay. So cara dia macam mana nak marking SND ni. Buat nota. Tarik dari shadow ke body paling pendek. Sama ada candle dia juga atau candle sebelah. Apa maksudnya? Macam gini. Jadi DJ. Oh, dia pergi. Ya. Kalau jadi macam gini, itulah kita akan membaca. Okey. Jadi, okey, saya buang semua. Macam mana nak marking SND? Okey. First kali, okey, saya tunjuk semalam macam mana saya dapat setup buy tu. Okay, saya marking SND di kawasan sini. Ini saya marking. Jadi saya letak buy limit. Pak sini. Kenapa saya tak ambil sini? Boleh nak ambil sini. Tapi kita ada rasa ultra instinct. Dia akan main sampai sini. Sebab apa? Ini adalah kawasan SBR yang belum diusir. Jadi the next yang ni dia boleh pergi harga terendah sampai kawasan sini lah. Dia mungkin akan buat macam ini. Ini SND yang dah dipakai. Ini di time frame kecil. Ya. Gila. Apa tak ada. Jadi NWP. Okay. Itu je. Sila. Okay. Jadi kawasan ni dia okay. Kawasan ni korang kena ingat, hakikatnya adalah ini tetap kawasan SND yang korang kena respect. Korang kena hormat dia. Apa maksud respect, hormat? Maknanya korang kena tetap ingat hakikat dia adalah sini kawasan yang masih ada probability untuk dia jadi begini. Tapi ini kawasan yang macam mana kita nak tahu dia boleh sampai situ ke tak? Itu korang kena tengok keadaan semasa trend line ke, korang kena tengok bentuk candle ke, baru korang akan nampak kat situ. Jadi ini adalah kawasan SND. So inilah yang saya buat semalam. Saya ambil kawasan ni SND, saya marking sini. Pak. Jadi itulah bangun pagi entry tu kena sampai atas. Boleh nak marking sini. Tapi sebab apa saya tak ambil sini? Sebab saya tahu ini adalah head and shoulder. Jadi head and shoulder ni dia akan break sini. Dia akan lebih sebab dah jadi dekat sini. Orang kena tahu pattern head and shoulder ni dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Dia ada, nanti kita belajar lah. Dia buat macam ni. Ini adalah shoulder. Dan bila siap yang kanan ni, bila jadi, dia tak macam ni je. Dia mesti akan lebih. Faham tak? Ya. Bubble tak ada ke? Tak main bubble. Okey. Nanti habis beli. Jadi pergi kita tahu. Simpan. Habis bateri nanti. Okey. Jadi sebab itulah saya tak ambil kat sini kan. Saya tak ambil sini. Sama juga kenapa kalau saya tahu bila HNS sifat dia akan break pergi. Jadi sebab itulah saya tak letak buy limit di sini. Sebab tu saya tahu yang ni lah dia jadikan kat sini. Faham tak korang? Ada lagi korang ni, diam je korang ni. Okay. So sekarang ni ini adalah kawasan SND dan korang kena ingat SND ni masih lagi fresh, masih lagi buy hakikatnya. Tapi kalau korang nak sell juga macam mana? Kepatutnya korang dapat sell kat sini. Kalau korang nak sell sekarang ni, ini risk. Nak sell juga macam mana? Apa kita nak buat? Macam mana cara dia? Okey. Bila jadi begini. Bila dia jadi begini, dia break dan dia masuk balik, barulah kita boleh sell. Macam itu.
Walaupun makin kat situ SND cikgu. Okey, ini untuk M15 punya SND. Okey, SND ni macam mana nak makin ni adalah bila di tengah naik ada satu candle merah, ataupun kalau bila dia turun ada satu candle biru, itu kita boleh jadikan dia sebagai satu SND. Dia panggil kawasan yang rehat lah, supply and demand. Kalau korang precisekan lagi, korang akan dapat macam ni. Inilah yang saya dapat semalam. Korang tengok inilah yang saya dapat. Macam mana cara dia, kita ambil yang shadow dia ni. Korang nak ambil ni pun boleh juga, tapi ikut logik lah. Saya ambil yang ni dan body yang rendah, body sebelah ni. So saya tunggu je sampai sini lah saya letak buy sampai raya. Kalau sell di HNS tu boleh ke? Kat mana? Sini ke mana nak sell? Boleh je. Aku kena tak ada dalam program ni. Jadi kita tengok kat sini apa dia buat. Okey, macam saya cakap, hakikat dia korang kena tahu, dia kita tetap kena respect, dia tetap buy. Itu yang pertama sekali. Tapi bila korang nak sell, kat sini korang tak boleh nak sell. Kalau korang sell kat sini tadi, boleh selamat jalan, tak apa. Kalau saya dapat set up sell sini, saya akan hold. Saya akan biarkan dia break. Saya letaklah BE. Tapi kalau korang nak sell, tak boleh sekarang. Kita tunggu dia break sini, kena break sekali kawasan sini. Korang kena faham, sini pula ada RBS, Resistance Become Support. Jadi dia boleh jadi juga macam ini. Dia boleh jadi terus patah balik. Jadi apa yang kita nak adalah dia break terus. Dia bila dia break juga lebih body semua kat sini, dan dia buat macam gini. Barulah kita masuk. Ni kira saya bagi analisis lah ni. Faham tak? Kira engulfing lah. Engulfing tu boleh lah. Faham yang ni ilmu baru kelima, yang ni yang biasa terciduk tu lah kot. Tengah pening nak beza SBR dengan SND. Okey, SND ni adalah dalam setiap, okey, SND ni dekat kawasan SBR, RBS ataupun SNR, itulah SND. Tapi dia adalah zone, faham tak? Okey, contoh tempat lain. Okey, contohnya UJ. Okey, kita cari SND lain apa lagi. UJ ni tengah tak best. Okey, ini macam mana? Okey, sekarang ni apa, mana kita buka H4 Okey, mana SND nak makin? Ini satu, ini kawasan resistant kan. Okey, ni asalnya adalah resistant. Lepas tu macam mana nak dapatkan zone? Kita ni shadow tertinggi dan kita ambil body. Body tu nak ambil mana? Ambil lah body ni ke ataupun ni. Ambilkan body yang pendek. Jadi ini kita makin satu, kita dapat. Mana lagi boleh buat SND? Okey, ini next SNR yang boleh pakai juga. Dan kita marking dia. Mana jadi zone SND? Ini boleh jadi. SND ni banyak tau, dia jadi banyak, dia ada banyak. Ini pun boleh jadi SND. Macam saya cakap, dia bila ada merah, ada biru, lepas tu dia turun. Okey, ini kita ambil SND. Okey, saya tengok Okey, ini jadi SND. Ambil shadow paling atas kat situ, marking sampai body. Bukan body ni, kita ambil body yang pendek. Macam ni. Sama juga macam ini. Ini dah turun. Okey, ini kita boleh marking sebagai SND. So SND ni ada banyak tau. SND ni dia akan jadi banyak. Jadi ini kita menunggulah setup. Okey, untuk buy pula, macam mana marking SND dia? Ini kan resist support. Jadi ini kita ambil shadow dia dan body dia sini. Gitu. Tapi korang kena faham, ada SND yang memang untuk ditembus. Ada kawasan yang memang hakikatnya untuk ditembak, dilanggar. Yang orang kata swap zone tu ni ke? Betul, boleh jadi swap zone. Boleh jadi swap zone juga. Ikutlah, mungkin korang pernah faham versi swap zone tu macam gini. Mungkin itulah kot, nama dia kadang macam-macam tu, saya tak tahu. SND zone di mana kita nak masuk. SND zone di mana kita nak masuk. Bila sampai tempat dia lah. Contoh, cumanya ilmu ni korang kena gabung-gabungkan, barulah korang nampak confirmation tu banyak. SND, sama dengan Ingaf rasanya. Okey, betul, SND sama dengan Ingaf. Saya akan combinekan nanti. Tapi itulah, saya akan kongsi macam mana nak dapat SND yang sedap.
Macam mana dapat SND sedap? Itu nanti kita akan sambung lagi. Okey, ini asas. Sebab nanti kalau campur-campur terus untuk orang yang zero, dia jadi pening kepala nanti. Jadi banyak, dia akan gaul-gaul lagi, macam-macam lagi. Tapi ni yang asas dulu, untuk bagi orang yang baru nak faham SND cara dia begini. Alright. So kalau sekarang ni, okey, ini setup untuk GU, marking SND, faham tak? Ni SND 1, 2, 3, 4, ni SND last. Kalau mana nak buy, bila sampai kawasan ni, bila kaedah SND ni sampai sini baru kita buy. Kalau selain tu jangan cari buy. Ini kalau kaedah SND. So kan best kalau bila korang dah combine semua ilmu SND, SNR, SBR, RBS, segalanya, dan benda tu berlaku di tempat yang sama. Bila berlaku di tempat yang sama, itulah kita punya entry jadi. Bila semuanya selari, dia panggil confluence. Maksudnya satu setup tu jadi 3 signal. Ada SNR jadi, ada SBR, RBS ke, ada SND dan trend line. Itu jam kita sasah, kita henjut insya-Allah. Bismillah. Okey. Faham Jadi itu cara marking SND. Dan kita boleh kecilkan lagi. Okey, contoh ni di H1 pula korang akan nampak sekian pula. Korang akan boleh marking macam gini. Ini satu. Ni kita tak dapat ambil sini. Yang ini pun boleh jadi SND juga. Okey. Dan ini kawasan-kawasan yang kita cuba tunggu masuk buy. Tapi kadang-kadang korang kena tahu ada kawasan tu yang memang dia akan ditembus. Betul macam ni kita ingatkan dia akan buy, tapi dia tembus kat sini. Yang ni kawasan yang untuk dijadikan terhembus ni, direka untuk nak ditembus, di manipulate, atau barulah dia naik. Contoh. Faham Okay, apa jadi DJ? Nampak tu, tengok ni DJ. Okay, saya cakap kita memang akan hakikat asal dia adalah korang kena tetap respect dia adalah tempat untuk buy. Itu adalah first kali. Kalau korang buy, ini pun dah 30-40 pip dah dapat. Faham tak? Okay, jadi kalau dia break, bila korang nak sell, tenang-tenang je, biar je dia pergi, dia patah balik masuk, baru kita sell. Itu yang paling selamat sekali. Tenang-tenang saja. Biarlah dia pergi sekalipun ke sini, kita tetap tunggu dia akan pergi juga balik ke kawasan-kawasan sini. Itulah gunanya. Ini dipanggil SND dan juga gabungan RBS. Faham tak SND ni? Macam mana nak cakap? Okay, SND ni apa nota dia? Dah lebih dah ni. Ya, 3-4 confirmation. Itulah saya cakap bang. Bila sampai satu masa dalam kepala otak ni dah ada macam-macam teknik yang tak perlu di-apply tunjuk dalam chart, tapi ada dalam kepala yang bila kita nampak aja, itulah dia panggil ultra instinct. Dia tak perlu dilukis dekat chart, tapi kita tengok je kita boleh nampak. Alright. Boleh faham Itu SND. Jadi SND ni kat mana? Macam mana nak makin SND? Okey. Marking SND di kawasan SNR. SND adalah area SNR. Sebab SNR adalah sharp area. Tak ada, macam mana nak panggil sharp area. Satu line je lah. Tak faham nak panggil. Yalah, sharp area satu line. Tak ada kawasan besar. Masa rojak habis. Kalau nak entry kena guna instant kan cikgu, tak boleh PO. Ya, guna boleh. Okey, untuk Muhammad Ismail, soalan dia macam mana nak entry instant. Kau tengok JJ tu, nampak tu pegangan dia naik. Sebab tu saya kata respect dia tetap untuk buy, dah 40 pip. So macam mana nak masuk PO? Bila abang buka tengok kan, jadi kalau dia dah close begini kan, dia dah close scanner tu sampai sini, dia dah close lebih daripada kawasan ni, dan kawasan rest support ni bila dia lepas ni barulah jadi kawasan ni adalah sebagai kawasan SBR, support become resistant. Barulah kita boleh letak PO kat sini. Apa nak letak 1, apa nak letak 2 kat sini.
Abang nak letak itu baru boleh letak PO. Faham tak? Maksudnya SN itu kawasan dan SN itu garisan. Betul, macam itulah. Itulah dia. Ada tak? SNE adalah saya guna abang punya ayat garisan. SNR adalah kawasan, adalah garisan, dan SNE adalah kawasan. Begitulah. Jadi sebab inilah kawasan inilah yang kita akan marking entry dia, PO part 1. Jadi 2, jadi 3. Faham tak? Itulah dia. So dia trade ni tenang-tenang je, jangan kelang kabut. Itu je.